Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan masuk tajuk yang seterusnya untuk ulum syar'iyah, bahagian aqidah, yang bertajuk sifat Allah mukhalafatuhu lil hawadisi. Okey, insyaAllah kita akan ke subtopik yang seterusnya iaitu pengertian apakah yang dimaksudkan dengan sifat Allah mukhalafatuhu lil hawadisi. Okey, sifat Allah mukhalafatuhu lil hawadisi bermaksud Allah itu berlainan dengan sekalian makhluknya ataupun ciptaannya. Maksudnya kat sini sifat Allah, zat Allah berlainan dengan sekalian makhluk dan ciptaannya. Mustahil bagi Allah sama dengan makhluknya. Contohlah yang senang kita boleh nampak kan, kita tengok drama Melayu petang-petang kan. Petang-petang ke? Ustaz dah lama tak tengok drama. Kita tengoklah scene yang contoh pergi pejabat kan, contoh kita tengok dia punya pengarah dia ataupun CEO dia kan, pakai baju memang smart lah kan, siap berkot semua, tapi staff-staff dia semua pakai baju kemeja ataupun baju biasa. So kat situ nampak kan, bos dia tak sama dengan dia punya staff dari segi pemakaian. Sama juga kat sini, maknanya Allah tu pencipta sekalian alam. Mustahil bagi Allah sama dengan makhluk ciptaannya. Segala yang baharu itu ialah makhluk dan ciptaan Allah, sama ada di langit ataupun di bumi. Maknanya apa jua yang Allah cipta, tak kisah di langit, di bumi, tetap makhluk yang tak ada persamaan dengan Allah. Seterusnya dalil naqli dan akli. Ingat lagi tak apa yang Ustaz cerita, apa maksud dalil naqli dengan dalil akli? Dalil naqli ni bersumberkan dari Al-Quran dan hadis. Okey, contohnya. Dan dalil akli ni adalah dalil yang kita boleh nampak, contoh dan rasa. Dalil ni maksudnya bukti yang menunjukkan Allah itu sekian kan. Okey, macam untuk sifat mukhalafatuhu lil hawadisi ni, dalil naqli dia. Okey, dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat yang ke-11, kita bacakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud tiada yang menyamai Allah Ta'ala itu sesuatu yang lain, dan dia yang maha mendengar dan maha melihat. Dalam Quran pun dah datangkan dalil yang menunjukkan Allah itu bersifat mukhalafatuhu lil hawadisi. Surah Asy-Syura ayat ke-11. Okey, dalil akli. Sifat Allah tu tidak sama dengan makhluk ciptaannya yang lain. Dan Allah lebih berkuasa berbanding dengan makhluk ciptaannya yang lemah. Maksudnya kat sini kita dah sedia tahu yang Allah tu pencipta sekalian alam. Maknanya Allah terang-terang lebih berkuasa berbanding dengan kita, makhluk ciptaan Allah. Okey, seterusnya kesan mempercayai sifat mukhalafatuhu lil hawadisi. Okey, yang pertama, mendapat kemanisan iman. Bila mana kita percaya ataupun senang cakap kita beriman dengan sifat-sifat Allah, secara langsungnya kita akan rasa kemanisan iman tu sebab kita mengagungkan Allah Subhanahu Ta'ala. Percaya cakap Ustaz, bila kita dalami, bila kita hayati satu-satu sifat Allah, kita sendiri akan dapat rasa kemanisan iman tu. Kita antara contoh rasa kemanisan iman tu,
kita rasa dekat sangat dengan Allah. Itu adalah salah satu contoh kemanisan iman. Seterusnya, kita akan meyakini kekuasaan Allah meliputi segalanya. Bila kita percaya yang Allah itu bersifat mukhalafatuhu lil hawadisi, kita akan sedar yang kuasa Allah itu tidak terbatas. Kuasa Allah itu meliputi segala-galanya. Kesan yang seterusnya, bila kita percaya Allah itu bersifat mukhalafatuhu lil hawadisi, kita akan dapat tahu yang segala apa yang Allah jadikan, segala apa yang Allah tentukan, okey, Allah tak pernah minta bantuan siapa-siapa pun. Itu menunjukkan keagungan dan kekuasaan Allah. Dan kesan yang terakhir, bila kita mengimani sifat mukhalafatuhu lil hawadisi, kita akan sedar yang sebenar-benarnya, yang siapalah kita, apa taraf kita nak dibandingkan dengan Allah, sebab sifat dan zat Allah tidak sama dengan makhluk ciptaannya. Wallahu a'lamu bissawab. InsyaAllah semoga kita berjumpa lagi di kelas yang akan datang. Jaga diri masing-masing insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.